Subhanallah tuan-tuan. Gamak kalau kita makan duit masjid. Gamak kalau kita makan duit anak yatim. Kita kira duit ni pasal apa ni? Yang kebuluk sangat. Dengan 100 kita makan tu tak berapa lama kena soal di hari kiamat. Tara mana 100 sekarang ni tuan-tuan? Tuan-tuan pergi market, pergi mini market, supermarket, 100 ni apa tuan-tuan boleh beli? Tetapi 100 tu berapa lama Tuhan nak siasat di hari kiamat? Orang lain dah masuk syurga lama lah, kita duduk tersadai lagi. Orang lain dah nikmat dah duduk dalam syurga, kita duduk terperak lagi. Nak clearkan 100 kita makan hari tu. Tak pasal tuan-tuan. Dengan sebab 100 terhalang masuk syurga. Yang kedua, menjadi hamba mewah dan hamba kesenangan. Bila dia nak kepada hamba kemewahan, hamba kesenangan, agama pun sanggup dijual. Murtad semata-mata nak senang. Murtad semata-mata nak mewah. Maruah diri pun tergadai. Semata-mata nak mewah. Sanggup jadi pelacur, sanggup jadi gigolo. Hanya semata-mata nak hidup mewah. Maka dia jadi sombong, jadi belagak, jadi bongkak. Yang ketiganya, hamba pangkat dan hamba jawatan. Nak pangkat punya basai, sanggup catah mencantas. Fitnah memfitnah. Sedangkan jawatan dan pangkat akan awal-awal disoal di hari kiamat. Apa kita buat dengan jawatan yang kita pegang? Apa yang kita buat dengan jawatan yang kita sandang? Nabi bersabda, Ta'isa abdud darhim, Ta'isa abdud dinar, Ta'isa abdul khamilah, Ta'isa abdul khamisah, Ta'isa wantakasa wa idha shika falantakasha. Celakalah orang yang menjadi hamba duit, hamba dinar. Celakalah orang yang menjadi hamba dirham. Ya, celaka tu Allah sebut ta'isa, celaka. Nabi sebut celaka. Kalau Nabi dah kata celaka, apa lagi? Celakalah orang yang jadi hamba duit. Semalam saya sebut di Kemensah, manusia hanya sibuk membina bangunan batu, membuat pembangunan batu, tetapi tidak mau sibuk membina pembangunan insan. Manusia suka membina batu, tapi dia tak suka bangunkan insan. Batu cukup dah tuan-tuan, apa lagi nak? Surau tuan-tuan, apa lagi nak? Nak bangunkan apa lagi? Tanah pun dah habis dah. Nak bangunkan apa lagi? Pembangunan batu. Cukup dah. Yang kena bangunkan sekarang ialah pembangunan insan, pembangunan manusia. Tengok kepada generasi muda, tengok kepada generasi yang muda, anak-anak, apa yang kita nak bangunkan mereka? Setengah orang sibuk membangunkan bangunan batu. Kita tengok, tapi kalau kita buat frame depan dia pun cantik juga, frame pempahak beribu. Ada orang macam itu. Cat baru lagi, kita cat lain lah, warna ni tak cantik lah, cat lain pula. Dia duk fikir itu je. Kenapa tak cat manusia? Catlah manusia daripada cat yang pudar imannya kepada cat iman yang lebih terang. Kenapa tak dibangunkan insan? Kita sekarang kalau minta, tuan-tuan, siapa nak wakaf untuk buat masjid? Tiang sampai, batu bata sampai, pasir sampai. Cuba kita tanya, tuan-tuan, siapa nak sponsor pengajian? Agak-agak siapa nak sponsor? Sedangkan membangun manusia lebih afdal daripada membangun bangunan. Bangunan yang mana ada okey dah. Yang kena bangun sekarang ni orang. Nak membangunkan orang ni perlukan belanja besar. Tapi sumbangan untuk pembangunan orang kurang. Sumbangan untuk pembangunan batu yang banyak. Dia kena bangunkan orang. Bila orang tu terbangun, bangunan batu yang kita bina ni akan jadi elok. Tapi kalau orang kita tak bangunkan, bangunan tu tak akan jadi elok. Sebab apa? Orang tak elok. Kos membangunkan orang lebih besar daripada kos membangunkan batu. Tetapi apabila manusia sudah terbangun jiwanya,
Dia lebih mudah dibangunkan daripada menguruskan bangunan batu. Bangunan batu kalau tak, kena repair. Bangunan batu kalau pudar, kena cat lain. Bangunan batu kalau bocor, kena tampung lain. Tukar atap lain. Tetapi manusia kalau dia sudah bangun, dia boleh membaikkan diri dia dan dia boleh membaikkan masyarakat. Dia sendiri akan baikkan diri dia dan dia sendiri akan baikkan keluarga dia. Ini contoh yang kita buat kepada penumpuan pembangunan insan, pembangunan ruh. Tapi kadang-kadang kita tak rampak soal ini. Pasal cinta dunia. Kadang-kadang yang kaya tidak ingat. Yang sederhana, yang miskin pula ingat. Maka kita akan berhadapan dengan orang kaya yang kedekut. Orang miskin yang pemurah. Timbullah masalah ini. Kaya yang kedekut, miskin yang pemurah. Sedangkan Allah Ta'ala bagikan kita kaya untuk tolong orang miskin. Sekarang dah terbalik, yang miskin pula pergi tolong orang kaya. Subhanallah. Kita sama-sama kita fikir tuan-tuan, benda-benda ini. Yang kedua, dia kata manusia yang menjadi hamba kemewahan, celakalah dia. Yang menjadi hamba kemegahan, celaka dia. Cala kereta dia, menangis 2 malam. Menangis 2 malam. Semayang subuh terlepas, tak menangis pun. Pasal apa? Mewah. Mewah tu. Hanya bercala kereta dia. Saya pakai depan tu, pergi masjid Ustaz. Dicalanya kereta saya. Habis. Lepas tu saya tak datang ke masjid. Punya marah. Kereta tu kan hamba kita. Ke kita hamba kereta? Ada orang yang bila buka bonet dia, pasang kereta dia, speaker dia, meletup-letup. Geregang. 10,000. Boleh pergi haji. Tapi bila pergi haji tanya, tak pergi haji ke? Tak mampu. Hai, speaker dalam kereta mampu pula. Yang kita nak orang masuk beg dalam bonet kereta dia, tak boleh buka tak, memang tak. Hai, bonet dalam beg di mana? Pun dalam. Pasal apa? Udah speaker penuh. Bonet tu untuk speaker je. Dalam hati kita tanya, dia ni meniaga pasal malam ke? Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, hanya kerana nak megah. Cinta kemegahan. Yang keseterusnya, celakalah manusia dan binasalah yang sudah jatuh sungkur. Maka mereka ini tidak akan boleh untuk bangkit semula. Jika tidak mendapat hidayah daripada Allah. Mengapa mereka celaka? Kerana jawapannya menjadi hamba kepada hawa nafsunya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Jathiyah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin. Maka pernahkah kamu melihat orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya? Maksudnya Allah membiarkan dianya tersesat. Hamba nafsu sudah pun kontrol dia, maka dia pun jadi hamba kepada hawa nafsu. Hamba kepada hawa nafsu. Tidak lagi ingat kepada Tuhan. Tidak lagi ingat kepada kiamat dan kematian. Yang dia ingat ialah dunia dan dunia dan dunia. Nafsu sentiasa bergelodak di dalam jiwa. Nafsu dunia sentiasa meruak-ruak dalam hati. Maka pada masa itu dia lupa pada Allah yang dia suka tentang kenikmatan dunia. Kita sering mendengar kisah tentang Muhammad bin Wasi', seorang zuhud di masanya tak kala dia berada dalam barisan askar yang dipimpin oleh Qutaibah bin Muslim untuk meninggikan kalimah Allah la ilaha illallah di bahagian timur negara Islam pada saat itu. Pada suatu masa Qutaibah menguji Muhammad bin Wasi'. Muhammad bin Wasi' ni ahli zuhud, Qutaibah ni panglima perang. Maka mereka menguji Muhammad bin Wasi' di hadapan panglima dan para menteri. Kata Qutaibah kepada panglima perangnya, sementara di tangannya terdapat segenggam emas yang diperolehi daripada hasil perang. Sebagai langkah awal, tuan-tuan, kata dia kepada askar-askarnya, adakah tuan-tuan percaya bahawa kalau saya bagi emas ni ada orang tolak?
Kamu percaya tak kalau mah yang banyak ni, kalau aku bagi, orang tu tak mau? Tentera dia kata, mana ada tuan? Mana ada orang bila dah bagi emas boleh tolak? Disapunya lah. Mesti dibalurnya ambil. Kata Qutaibah, baik, aku kan tunjukkan pada kamu seorang contoh daripada umat Nabi Muhammad yang menyamakan mah dengan tanah. Yang menyamakan mah dengan tanah. Siapa tuan? Kalau begitu kamu panggil Muhammad bin Wasi'. Panggil dia menghadap ke aku. Mereka pun pergi cari Muhammad bin Wasi' untuk dipanggil ke kemah tuan askarnya, generalnya, untuk menerima emas. Ketika mereka cari Wasi', mereka melihat dia sedang bertasbih, duduk berzikir dalam kemah askar. Dia berkata, ni Muhammad, general panggil. Jadi Muhammad pun sampai. Muhammad bin Wasi' sampai, Qutaibah bagi, nah Muhammad, emas. Tiba-tiba Muhammad bin Wasi' ambil emas tu. Sangkanya tak diambil, ambil. Prebet, kopral, sarjan, pakai duduk bisik. Kata tak ambil, ambil juga. Pakai bising lah mereka ni, lieutenant bising. Kata tak ambil, ambil juga. General terkejut. Hai, dia ni udah berubah ke? Dulu zuhud, sekarang dia ambil juga. Sebelum dia beranggapan itu, dia beranggapan Wasi' akan menolak, Muhammad akan menolak. Pada masa itu juga wajah Qutaibah berubah. Muhammad bin Wasi' bila ambil saja emas, dia pun tinggalkan kemah bosnya. Qutaibah kata kepada askarnya, kamu 2-3 orang pergi ikut dia ke belakang. Risik dia buat, skodeng dia tengok apa dia buat. Maka panglima pergi tadi, pergilah mengendak apa yang Muhammad bin Wasi' buat. Muhammad bin Wasi' membawa emas tadi, bertemu dengan orang miskin yang meminta-minta. Lalu emas yang ada di tangannya dibagikan kepada semua orang miskin tadi. Seketul emas pun tak simpan. Maka prebet tadi pun balik bagi tahu dekat general, tuan, kami dah ikut Muhammad bin Wasi'. Emas yang tuan bagi tadi, dia baginya habis pada orang miskin. Satu benda pun dia tak ambil. Kata Qutaibah kepada prajurit-prajurit yang lain, bukankah aku dah kata akan ada seorang umat Muhammad yang menyamakan emas dengan tanah? Itulah Muhammad bin Wasi'. Tadi kau tak percaya. Sekarang aku tengok, betul tak betul? Tuan-tuan cuba tengok Muhammad bin Wasi'. Dia ambil tak emas tu? Ambil, apa dia buat? Dia bagi pada orang. Itulah makna zuhud. Ambil dan gunakan pada jalan Allah. Bukan makna zuhud, oi, dunia haram. Oh, dunia haram. Salah. Ambillah television. Tengok television. Tengok benda yang berfaedah. Bukan tengok benda yang tak berfaedah. Tengok yang berfaedah. Pakailah kereta. Gunakan untuk main mengaji. Gunakan untuk pergi kerja. Itulah faedah kereta. Belilah rumah besar-besar pun tak apa. Panggil orang miskin main makan di rumah. Panggil orang susah main mengaji di rumah. Panggil orang kampung main buka kitab di rumah. Itulah gunanya rumah. Tuan-tuan, belilah dusun, belilah kebun. Tanam itu juga